Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Miss Siti Salihah Mat Yusuf dan juga rakan-rakan. Hari ini saya akan membentangkan tugasan individu saya di dalam subjek EBMY 3143K, Inovasi dan Kreativiti dalam Pengajaran Bahasa Melayu yang bertajuk Laporan Bercetak. Saya akan teruskan dengan pendahuluan, iaitu definisi dan konsep bahan bantu mengajar. Bahan bantu mengajar atau BBM atau alat bantuan mengajar iaitu ataupun ABM merupakan segala atau suatu kelengkapan yang digunakan oleh guru-guru atau murid untuk membantu dalam penyampaian pengajaran di dalam bilik darjah. Mengikut Brown JW 1983. Dan bahan bantu mengajar bukan sahaja terhad kepada buku teks, papan tulis, kapur dan gambar-gambar sahaja, tetapi ia juga merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan semua panca indera dan apa sahaja yang dapat dialami oleh para pelajar. Dan bahan bantuan mengajar ini sangat membantu guru-guru dan murid dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Seterusnya ialah ciri-ciri bahan bantu mengajar yang baik. Dalam penyesuaian bahan-bahan bahasa, guru perlu memastikan bahawa butir-butir dalam kandungan bahasa itu mengandungi unsur-unsur bahasa dan penerangan bahasa yang selari dengan kehendak dan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia. Di samping itu, guru juga hendaklah memastikan bahawa aktiviti-aktiviti bahasa yang terdapat dalam bahan-bahan tersebut dapat membantu murid secara langsung membentuk kecekapan bahasa dan kecekapan berbahasa mereka. Semasa menyesuaikan semula bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran, perkara-perkara berikut hendaklah sangat diberi perhatian oleh guru-guru. Satu ialah inspirasi dan kreativiti. Aspek ini hendaklah ditekankan oleh guru supaya bahan-bahan yang disediakan menggalakkan daya cipta dan kreativiti para pelajar. Ini bermakna daripada bahan-bahan itu mereka dapat memanjangkan pandangan dan pendapat mereka serta mendapatkan inspirasi dalam mencipta idea-idea baru dan sebagainya. Yang kedua ialah menjadikan dialog bersifat komunikatif, iaitu aspek ini ditekankan supaya pelajar-pelajar dapat berpeluang berinteraksi sesama sendiri dan menguasai kecekapan berbahasa. Yang ketiga ialah menjadikan aktiviti pembelajaran relevan dan berguna. Bahan-bahan pengajaran haruslah disesuaikan supaya ianya berkaitan dengan objektif pembelajaran dan memberi faedah kepada para pelajar apabila ianya dapat dikuasai. Dan keempat ialah mengadakan beberapa contoh yang praktikal. Bahan-bahan yang mudah memberikan contoh-contoh yang praktikal membolehkan pelajar-pelajar mudah untuk memahami aspek-aspek pembelajaran dengan baik, di samping dapat pula bekerja dalam konteks dan situasi yang bermakna. Yang kelima ialah memenuhi keperluan pelajar sama ada dari segi luaran ataupun psikologi. Dari segi luaran, bahan-bahan itu haruslah berguna dan dapat memenuhi keperluan pelajar-pelajar. Ini bermakna bahan-bahan itu harus boleh membantu para pelajar dalam kerjaya mereka atau membolehkan mereka mendapatkan pekerjaan yang baik. Dari segi psikologi pula, bahan-bahan itu haruslah dapat memenuhi keperluan pelajar-pelajar terutama dari segi minat, kebolehan mental, umur, kecenderungan dan sebagainya. Yang pertama, sesuai. Perkataan sesuai itu membawa maksud bertepatan di mana konsep sesuatu mata pelajaran boleh diikuti oleh pelajar. Tajuk dan juga keterangan berkaitan dengan mata pelajaran, perbendaharaan kata dan bahasa yang digunakan boleh difahami oleh pelajar menepati seperti yang dikehendaki oleh kumpulan atau individu. Pemilihan bahan juga hendaklah mempunyai hubungan kesesuaian dengan perkara-perkara seperti berikut, iaitu objektif dan matlamat pengajaran bahasa, pendekatan kaedah dan teknik pengajaran, keadaan pelajar, suasana pembelajaran dan juga minat pelajar. Yang kedua iaitu mencabar. Terdapat 3 konsep penting yang wujud dalam proses pembelajaran, iaitu rangsangan, pemikiran dan tingkah laku. Oleh yang demikian, bahan-bahan yang dipilih
dapat memberikan rangsangan untuk pelajar berfikir dan mendorong mereka untuk terus belajar. Satu strategi pemeringkatan bahan pembelajaran yang dapat mencabar pemikiran pelajar ialah bahan-bahan yang dipilih itu mesti terdiri daripada bahan-bahan yang mengandungi ciri-ciri seperti berikut, iaitu bahan yang konkret dan bahan yang abstrak, bahan yang mudah kepada yang kompleks, bahan yang mengandungi fakta terasing kepada bahan yang mempunyai hubungan yang bersepadu, bahan yang khusus kepada bahan yang umum, iaitu induktif, bahan yang umum kepada yang khusus, iaitu diduktif, bahan yang umum kepada teori dan juga bahan masa kini kepada masa akan datang. Yang ketiga ialah menepati. Ketepatan bahan pengajaran dimaksudkan sebagai isi kandungan bahan pengajaran yang menepati kandungan kurikulum pengajaran. Bahan pengajaran yang dipilih mestilah menunjukkan perkaitan antara aspek kandungan bahasa, proses pembelajaran dan juga pengajaran. Ketepatan suatu bahan dengan kurikulum pengajaran bahasa adalah berdasarkan ciri-ciri yang berikut. Isi kandungan yang sesuai dengan kemampuan kehendak pelajar, susunan bahan, mengandungi maklumat atau fakta yang tepat, maklumat yang kemas kini, pembendaraan kata yang sesuai, bahan pengajaran yang diperakui. Yang keempat ialah menarik. Yang pertama, reka letak. Peta, lukisan, carta, jadual, graf, rajah, gambar atau kartun mestilah disusun berhampiran dengan sesuatu maklumat yang berkaitan. Ini akan memudahkan pelajar membuat rujukan atau memahami sesuatu konsep. Yang kedua ialah saiz huruf cetak atau saiz huruf haruslah sesuai dengan peringkat umur pelajar. Yang ketiga ialah ilustrasi dan bahan grafik bukan saja menghiasi bahan pengajaran, tapi berfungsi sebagai manifestasi visual atau maklumat yang akan menambah atau mengukuhkan pembacaan pemahaman. Yang keempat ialah kualiti kulit dan cara buku dijilid. Yang kelima, iaitu yang terakhir, ialah bahan pengajaran yang mengandungi arahan yang jelas untuk murid. Yang kelima ialah jimat dan mudah. Sekiranya untuk menghasilkan bahan bantu mengajar tersebut dibeli, tidak semestinya mahal. Sebaliknya, bahan tersebut boleh dihasilkan dengan kreativiti guru. Contohnya dengan menggunakan bahan yang terbuang. Yang keenam ialah praktikal. Bahan yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran haruslah praktikal, sama ada kepada guru ataupun pelajar. Bahan pengajaran seharusnya sederhana dan mudah digunakan serta menggunakan bentuk bahasa yang berdasarkan situasi sebenar. Ini dapat membantu pelajar menggunakan bahasa dalam komunikasi. Selain itu, bahan tersebut seharusnya tahan lasak jika digunakan berulang kali dan sekiranya digunakan untuk lebih daripada satu mata pelajaran dan juga sesuai pada masa dan mata pelajaran masa lain. Yang ketujuh ialah mudah alih. Bahan pengajaran haruslah dipilih dan hendaklah sentiasa berfungsi dan juga boleh dibawa ke mana-mana dan tidak terlalu berat atau besar. Pemilihan bahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang terdiri daripada bahan-bahan teks atau sumber-sumber lain semestinya dilihat daripada tiga perspektif, iaitu perspektif komunikatif ataupun fungsional, perspektif structural dan perspektif kemahiran. Dan tiga aspek ini biasanya lebih ditumpukan ke atas murid-murid itu sendiri. Dan terakhir sekali ialah kesimpulan. Kesimpulannya, berdasarkan takrifan bahan bantu mengajar, dapat disimpulkan bahawa segala bentuk, ciri-ciri dan teknik pemilihan abstrak dapat dijelaskan dengan menggunakan alat bantu mengajar. Hal ini memudahkan pelajar tersebut memahami isi kandungan sesuatu pelajaran yang disampaikan. Malahan penggunaan pelbagai media pengajaran secara tepat dapat mengatasi sikap pasif dalam kalangan pelajar kerana ia akan menarik minat pelajar dan juga menimbulkan suasana yang lebih menarik kepada mereka serta meningkatkan interaksi dan kefahaman pelajar tentang topik yang diajar. Sekian, terima kasih.